Okey bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita bersama dengan Abang Hashim Urut. Bang, okey abang buat urutan ni di sekitar Johor Bahru ni. So abang tentu sekali ada banyaklah pelanggan yang datang jumpa abang dan sebagainya kan. So sama ada abang pergi ke rumah pelanggan ataupun pelanggan datang menemui abang di rumah. So kedua-duanya servis tu abang lakukan. Cuma apa yang saya nak tanya dengan abang ni, bagaimana kita tahu abang punya servis tu terbahagi kepada tiga lah. Maksud dia kiropraktik, bekam dan juga urutan, dan juga abang juga ada buat reneman kaki. So bukan tiga lah, lebih daripada tiga lah. So bagaimana abang menggayakan ataupun mengenakan cara-cara tersebut tu kepada pelanggan-pelanggan ataupun pesakit-pesakit yang datang menemui abang untuk urutan dan sebagainya. Boleh jelaskan sikit bang? Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su, okey. Dia sebenarnya begini. Saya ingin memperjelaskan. Ada yang sebagian daripada pelanggan saya, dia agak keliru dengan apa yang kadang saya jelaskan dalam setiap kali saya berwasap dengan pelanggan. Dia begini. Saya sebenarnya menggabungkan tiga kaedah urutan, tiga kaedah servis yang saya persembahkan kepada pelanggan dalam satu masa. Saya mulakan kaedah urutan saya ni, perkhidmatan urutan saya ni. Saya akan mulakan dengan cara memperbetulkan sendi, iaitu ataupun dipanggil chiropractic. Kenapa saya buat begitu? Kerana segala masalah yang yang dihadapi oleh setiap pelanggan itu, sama ada sakit di bahagian tengkuk, sakit di bahagian bahu, sakit di bahagian pinggang ataupun kaki, dia sebenarnya berpunca daripada bahu dan kepala ataupun leher. Iaitu dipanggil frozen shoulder, ataupun dalam bahasa yang mudah dipahami dipanggil iaitu keradangan otot. Bagaimanakah benda ini berlaku pada diri seseorang? Benda ini berlaku apabila seseorang itu melakukan sesuatu kerja yang agak ekstrim, dengan terutama pada bahagian tangan. Bila pada bahagian tangan tu kita melakukan satu pergerakan yang agak ekstrim, dia akan menyebabkan pada bahagian bahu kita ni, kalau kita lihat pada gambar rajah tulang, sebab tu bila saya beri penjelasan, saya akan bersertakan dengan gambar. Saya akan WhatsApp pada pelanggan saya tu gambar keadaan bagaimana gambaran keadaan masalah yang dihadapi. Di mana saya akan sertakan dengan gambar. Di situ menunjukkan bahagian bahu yang sakit tu seolah-olah dia terlepas daripada kedudukan bahu kita yang sebenarnya. Keluar daripada tempat asal dia lah. Keluar daripada tempat asalnya. Jadi rawatan yang biasanya setengah pelanggan ni, bila dia mengalami masalah ni, dia sebenarnya fokus, ini bahu aku ni dah bermasalah, jadi aku perlu dapatkan urutan. Jadi kepahaman setiap pelanggan tu biasanya dengan kaedah rawatan urutan tu boleh menyelesaikan masalahnya. Di sini saya nak fahamkan, bukan saya nak mengatakan urutan itu tidak bagus. Jadi urutan itu boleh, tetapi biasanya setiap pelanggan ada mengalami pengalaman yang sebegini. Dia pergi berurut dengan harapan sakit yang dialami itu, masalah yang dapat itu selesai. Tapi malangnya bila dia balik rumah serta dia buat urutan tu, kelegaan pada tubuh badan seseorang tu hanya seketika. Mungkin sehari, mungkin 2-3 hari, tetapi bila dia melakukan kerja dia, rutin harian dia tu, benda tu sakit semula. Ini adalah sebabkan saya tak nafikan setiap pengamat urutan ni dia faham bila kita mengatakan kita ada saraf tersepit ataupun ketegangan otot, dia faham. Tapi kefahaman setengah-setengah, sebahagian daripada pengamat urutan ni dia berfikiran dengan cara urutan tu akan menyelesaikan masalah. Sebenarnya tidak. Maknanya benda perkara tu tidak berapa tepat. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu, jadi kita perlu satu teknik yang dipanggil chiropractic. Chiropractic ni maknanya kita memperbetulkan setiap sendi. Ada setengahnya pengamal chiropractic ni dia hanya bahagian tertentu yang dibetulkan. Dia tak pergi menyeluruh.
Macam saya, biasa bila saya mencadankan kepada pelanggan saya cadangkan, okey, urutan saya ini dimulakan dengan chiropraktik, iaitu diperbetulkan setiap sendi dalam tubuh badan kita. Okey, bila bahu kita dah sakit, dah menghadapi masalah, tangan nak angkat pun tidak boleh. Jadi percayalah, benda tu dia akan melarat ke sebahagian lagi anggota tubuh kita, iaitu di bahagian pinggul. Di mana sakitnya itu akan ketara pada bahagian pinggang. Masalah yang sebenarnya adalah terletak di bahagian pinggul. Kemudian salah satu puncanya lagi, tuan akan dapat mengetahui perkara tersebut. Nanti tuan boleh lihat kepada video yang telah ada rakaman video yang saya telah diolahkan. Tuan-puan boleh refer kepada rakaman video tu. Di situ di mana saya tunjukkan di mana puncanya, iaitu dengan cara tuan dan puan baring di atas lantai secara menegak, lurus, baring di atas lantai. Kemudian lihat pada hujung kaki. Jika andainya hujung kaki tuan dan puan tu, sama ada kiri dan kanan tu, kedudukannya tidak sedari. Ada salah satu tu kedudukannya nampak seolah dia macam pendek sebelah. Itulah salah satu punca dan asbabnya kenapa dan mengapa tuan-puan bila duduk bersila tidak selesa. Bila puan berdiri pun tak ada, maksudnya kalau dah kritikal sangat, bila tuan-puan berdiri pun kerana berasa tidak selesa. Berdiri lamanya, kadang-kadang pinggang sebelah kiri atau kanan akan berasa teramat sakit. Kaki panjang sebelah tu. Ya, itu maksudnya kaki ni, kedudukan kaki tu dah tak normal. Dia pendek sebelah. Jadi kaedah ni dia perlu di realignment balik ataupun perlu diperbetulkan untuk kaki itu. Body alignment Body alignment tu perlu, sangat perlu. Jadi selepas selesai saya buat terapi secara chiropraktik, dah selesai dan pesakit tersebut dia boleh, kalau awal ni dia tak boleh duduk, dia tak boleh bersila lama, dia tak boleh tunduk kan, dan bila berjalan sakit, bila keadaan masalah tu dah selesai, kemudian saya akan sambung pula kepada kaedah urutan saraf. Jadi urutan saraf ni lah untuk kita memperlukan di mana salah satu urat saraf dan otot kita yang mana sebelum ni secara seketegangan, kita cuba perlembutkan balik, kita betulkan kedudukan urat sarafnya, dan masa yang sama perairan darahnya tu berjalan seperti segala, makna lancar. Jadi itulah kan apa ni. Jadi bila dah selesai kita buat urutan saraf tu kan, seandainya ada bahagian-bahagian otot yang mana yang setelah kita urut tu dia masih tegang, dia tidak boleh lembut. Bila kita pegang, kita urut dan pelanggan tersebut masih berasa sakit di bahagian otot tersebut, keras, baru saya akan melakukan bekam angin. Setelah saya lakukan bekam angin, bahkan saya ambil masa dalam lebih kurang dalam masa bekam angin, tidak memerlukan masa yang agak lama, lebih kurang antara 10 hingga 5 minit begitu. Kemudian barulah saya urut semula. Sehinggalah pesakit tersebut atau pelanggan tersebut merasa keadaannya segar seperti sedia kala. Satu perkara yang perlu diingat, maksudnya segar seperti sedia kala itu maksudnya bila selesai rawatan tu, bila pelanggan tu dia balik ke rumah, bila malam tu dia nak tidur, dia dapat tidur dengan selesa. Dan yang paling terutama, bila keadaannya bila dia bangun pagi pada esok harinya, maka dia akan merasa sakitnya berkurangan, pergerakannya seperti biasa, dan tubuh badannya berasa keadaan selesa, dan sakitnya tu kerana dah beransur-ansur pulih. Tetapi perlu diingat, dalam masa tempoh sebulan kan, kalau misalnya kata dia melakukan lagi keadaan yang terlalu ekstrim pada setiap tubuh badannya, mana pergerakan yang agak ekstrim, tak mustahil benda ni akan berulang balik. Jadi kaedah nak buat rawatan ni, chiropraktik dan urutan dan berbekam ni, kalau bagi dia bergantung kepada faktor usia seseorang. Bagi seseorang yang usia masih muda remaja, masih dalam umur dalam 20 hingga 30-an, itu cukup sekadar kata orang tu 2 bulan, 3 bulan sekali. Tetapi bagi orang yang berusia 40, 50-an ke atas, sebaiknya kerana bila dapat kita kesan keadaan bahu kita tu dah sakit ataupun kaki kita dah pendek sebelah, perlu dibuat dengan seberapa segera. Jangan tunggu sampai keadaan tangan tu langsung tidak boleh diangkat, dan pinggang tu dan keadaan tu bila nak berjalan pun dah langsung
terpaksa menggunakan bantuan lain seperti tongkat dan sebagainya, baru kita nak buat. Itu akan menyebabkan bukan maksud tak boleh dirawat. Boleh dirawat, tapi masalahnya bila dirawat, pesakit itu akan mengalami Sakit sangat. Jadi di situ juga betul kaedah urutan saya ni, urutan saraf dan kiropraktik saya ni, saya lebih kepada kaedah kata orang tu dan kaedah yang lebih yang dipanggil membelai. Membelai dengan kaedah dengan kelembutan. Kurang sakit lah. Kurang sakit. Maksud saya jangan sampai menyebabkan kaedah kita tu menyebabkan otot yang ada atau tisu otot yang ada pada otot tu tercedera. Jadi bila kita melakukan dengan cermat, jadi keadaan yang sakit tu walaupun memang tengah sakit, tapi insya-Allah pergerakan tulang tu akan bertambah elok, otot tu sakit lama-lama dia akan berasu-asu pulih. Okey. Baik, lagi kaedah saya tadi saya sebut renaman kaki. Biasanya renaman kaki bersama dengan air garam beserta renaman kaki bersama dengan garam kasar berserta dengan irisan limau ni biasanya saya Air batu. Air batu. Saya ulang balik, renaman kaki bersama air dan air batu, garam kasar dan limau nipis. Biasanya saya berpesan kepada customer bila dia pulang di rumah. Dia boleh lakukan sendiri. Saya advise sebenarnya. Ini adalah tujuan dia untuk mengurangkan kesan kesakitan pada seluruh tubuh badan. Sebab atas kebaikan daripada rawatan daripada garam kasar tu, dia mempunyai satu terapi secara dalaman. Seandainya kita ada toksik pada tubuh badan kita berlebihan, dia boleh membantu. Seandainya dalam tubuh badan kita ada satu-satu simptom-simptom mistik pun dia membantu. Seandainya ada sendi-sendi kita yang kata berasa bisa dan dia membantu. Dan rawatan air garam ini, renaman air batu, renaman kaki bersama air batu, garam kasar dan juga limau nipis ni perlu untuk mendapatkan kesan yang lebih baik, kita boleh amalkan secara 3 hari sekali. Boleh buat sendiri di rumah bang Boleh buat sendiri di rumah. Tetapi okey, air batu ni dia bergantung juga kepada faktor usia. Bagi seseorang yang berwarga emas berumur 50-an ke atas ataupun 60-an ke atas, dia adalah tidak bersesuaian dengan menggunakan air batu. Dia kaedah yang cara yang seterusnya iaitu bagi warga emas iaitu dengan menggunakan air hangat, air panas. Air panas bersama garam kasar dan juga bersama limau nipis. Orang muda-muda pakai air batu, orang sebab air batu ni dia akan terlalu sejuk sangat, dia akan menangkap pada sendi. Senior citizen ni kita galakkan pakai air panas pakai air panas. Okey. Sebab dia sangat membantu. Okey bang. So terima kasih bang atas penjelasan tu, diharap memberikan manfaat. So kaedah rawatan yang Abang Hashim amalkan ni sangat sesuai lah. Maksud dia Abang Hashim pun cakap, maksud dia benda yang sakit tu dia nak bagi sembuh, bukan nak bagi sakit lagi. So terima kasih Abang Hashim. So hari ni Pak Su datang ke tempat Abang Hashim Urut di alamat 47 Jalan Bakti 37 Taman Mutiara Rini. So kalau tuan-tuan dan puan tengok, maksud dia tempat dia dah lengkap lah. Kalau tuan-tuan dan puan datang mengurut di rumah dia, so dia ada kerusi tu. Okay, kerusi ni kalau kita tengok, orang yang mungkin tak boleh nak duduk dan sebagainya ataupun nak buat rawatan-rawatan tertentu, dia ada disediakan kerusi khas. Dan okey, kalau kita tengok ada katil. Okey, ada katil urutan. So sangat menarik lah tuan-tuan dan puan kalau urut dengan Hashim Urut ni lengkap. Okey, jadi kalau kursi urut ni dia juga lakukan bekam di sini. So kalau tuan-tuan dan puan ada masalah dan sebagainya, boleh dapatkan servis daripada Hashim Urut. Kalau dia juga menawarkan servis yang mana dia boleh datang ke rumah tuan-tuan dan puan. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan nak datang ke tempat beliau pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh buat appointment lah dengan dia. So kalau kita tengok tempat urutan beliau sangat selesa. Jadi sangat menarik lah kalau tuan-tuan dan puan dapatkan servis daripada beliau, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim Urut
Di sini saya nak menjelaskan pada tuan-tuan dan puan berkenaan dengan bekam. Ya, bekam ni ada dua kaedah, iaitu satu bekam darah dan satu bekam angin. Jadi bekam angin tu saya mempraktikkan bekam angin. Jadi untuk bekam darah ni dia bergantung kepada sakit yang tertentu dan dia memerlukan proses yang tertentu. Okey, baik. Di sini saya nak jelaskan tentang bekam angin. Bekam angin ni bergantung pada masalah otot seseorang. Dia begini, jika kita setelah buat urutan saraf pada badan seseorang kan, dan selesai urutan saraf tu, ada mana-mana otot yang tidak boleh lembut setelah diurut. Jadi kaedah itu dia memerlukan bekam angin. Sebab kata orang lama dulu, kalau otot kita dah keradangan, dah ketegangan, itu maksudnya otot kita sudah masuk angin, jadi perlu dibekam. Setelah dibekam, contohnya ini salah satu contoh yang kita sedang bekam ni. Bila selesai bekam, kita akan cabut bekam ni, kan? Kita buka, cabut satu persatu bekam ni. Kemudian kita akan urut. Kita akan urut di mana untuk setiap, kerana bekam angin ni dia tidak mengeluarkan darah. Jadi maksudnya bila kita sudah bekam begini, dia ada benjolan otot pada bekas bekam ini. Jadi maksudnya kita urut untuk memberikan kesihatan kepada pesakit yang kita rawat tersebut. Jadi maksudnya selepas kita urut, selepas kita bekam, tandanya pesakit itu dia balik ke rumah, dia dapat tidur yang selesa. Dia tak adalah rasa perit dan sakit disebabkan oleh bekam angin tersebut. Okey, so kita faham lah. Maksud dia, bang, kalau kata bekam ni, kalau kata sekarang ni tengok dekat belakang kan, tapi kalau kata kes patient tu memerlukan kat tempat lain, abang akan buat benda yang sama juga. Benda yang sama juga. Kalau otot dia tak boleh lembut lah. Otot dia tak boleh lembut. So maksud dia tuan-tuan dan perempuan kena faham. Maksud dia bila tuan-tuan dan perempuan datang kepada Cik Hashim ni ataupun Abang Hashim urut ni, tuan-tuan dan perempuan kata nak urut, tetapi dia akan tengok keadaan tubuh kita tu, tubuh pesakit tu macam mana. Adakah dia kadang-kala kita urut, kalau kita terus urut, mungkin masalah yang tuan-tuan dan perempuan hadapi tu tak selesai. Disebabkan mungkin otot tu terlalu keras dan sebagainya. So Abang Hashim akan ikut kesesuaian yang perlu untuk dia betulkan kita punya masalah. Okey, so sekarang ni Abang Hashim dah explain pasal bekam. Lepas ni kita cuba antara servis Abang Hashim lagi adalah chiropractic. So lepas ni insyaAllah kita akan tengok chiropractic pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi Hashim Murad. Di sini pula saya akan menjelaskan apa itu chiropractic. Okey, chiropractic ni sangat diperlukan oleh seseorang yang sedang menghadapi masalah keradangan otot. Okey, keradangan otot ni ataupun dalam bahasa lain, maksudnya dia bermula daripada leher, bahu dan tangan. Jadi maksudnya keradangan otot ni kan, dalam bahasa urutan dalam bahasa Inggeris biasanya orang panggil, dikenali sebagai frozen shoulder. Frozen shoulder ni maknanya kalau berlaku dia bergantung juga pada faktor usia. Bila seorang tu usianya masih muda ataupun di bawah antara belasan tahun hingga ke 20-an kan, ataupun 30-an, tangan ni bila dilurus, bahu ni bila ditekan kan, dia akan merasa sakit. Contohnya dengan adik ni dengan saya ni, bila ditekan bahu dia sakit. Sakit. Sebelah sini pun sama juga. Allah. Kadang-kadang di antara dua, yang sebelah sini terlalu sakit dan sini tidak sakit. Yang kedua, untuk kita kesan apa itu frozen shoulder ataupun keradangan otot di bahagian bahu ni, bila kita pegang kepala ni, kita tarik ke belakang begini kan, dia sakit. Tapi saya ulang balik, sebagaimana yang dikatakan bergantung kepada manusia. Bila usia adik yang muda ni, walaupun bahu ditekan dia sakit, bila kita tarik begini, dia masih boleh menunggak secara normal. Tapi bila orang yang berusia 50-an ke atas ataupun dipanggil warga emas, ada ketikanya bila ditarik begini, lehernya tak boleh tarik ke belakang, sakit kan. Kemudian bila duduk tegak begini, lehernya bila ditarik begini, dagu ni dia tak boleh dapat ke bahu. Macam ni lagi sekali, macam ni adik ni masih muda lagi, walaupun sakit bahunya, dia masih bergerakkan dia punya dagu ni ke bahu, dapat. Ataupun istilah lain, masih tak seberapa serius masalah yang dihadapi oleh adik ni. Okey, sebelah sini pun sama juga. Okey,
Jadi apakah tindakan awal yang perlu apakah rawatan yang sesuai untuk adik ni? Kan ada setengahnya memberdapat dengan cara kita letak yoko-yoko ataupun kita letakkan serum plus, dia akan berasa lega. Ataupun dengan kaedah bagi mana-mana pusat urutan atau bagi seseorang tapukan minyak ni diurut di bahagian ni. Kaedah urutan ataupun tanpa letakkan ni serum plus ataupun kita letakkan yoko-yoko untuk menenangkan otot, dia hanya melegakan semata-mata, tapi dia tidak akan merawat masalah tersebut secara berpanjangan. Paling tak ada pun dia boleh tahan dalam sehari. Jadi kaedah yang sebetulnya yang perlu kita buat adalah kita lakukan memperbetulkan setiap sendi yang bermasalah. Kan? Kerana apa? Problem contoh yang berlaku di leher ni, kalau dibiarkan dalam tempoh masa seminggu, kan dia akan pergi ke belakang, di bahagian belakang pinggul sini. Pinggul sini akan berasa sakit. Dan salah satu otot depan ni dia akan boleh ditekan begini, dia akan rasa sakit. Dan menyebabkan perempuan akan bila berjalan atau naik tangga akan merasa dia punya stres pada bahagian pinggang. Especially kalau puan, terutamanya jika puan dan puan menaiki tangga atau menaik tangga. Okey, yang kedua, tangan ni bila diluruskan begini, bila diangkat ke belakang ni, kadang-kadang bila orang yang berusia muda bila diangkat ni, dia tangan ni boleh mengangkat menepasi telinga, tetapi dia rasa ketat. Tapi bila warga emas, bila tangan ni diangkat begini, kan, dia tak boleh lepas paras telinga, dia sangkut sini. Bila dipaksa, dia akan berasa sakit. Okey, yang sebelah sini pula, bila tangan ni dibuat ke arah sebegini, kan, bila diangkat ke atas begini, macam adik ni dia masih boleh angkat lah, tapi kala ni dia akan merasa agak berat pergerakan tangan ni. Tapi kalau warga emas bila diangkat begini, dia sangkut, dia tak boleh melepasi, tegak lurus 90 darjah begini. Jadi itulah sebabkan kan kita perlukan rawatan yang dipanggil chiropraktik ataupun memperbetulkan setiap sendi tulang kita. Jadi itu penjelasan saya berkenaan dengan chiropraktik. Dan saya suka besar lagi satu, bila seseorang tu mengalami keadaan yang dipanggil mild stroke ataupun stroke ringan, rawatan yang amat diperlukan oleh pesakit tersebut adalah kaedah yang dipanggil chiropraktik, iaitu setiap sendi perlu diperbetulkan menyeluruh badan. Kerana jika tidak dibuat kaedah chiropraktik, masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut yang dipanggil blood block tu tidak akan selesai. Kerana setiap sendi itu sudah terhimpit. Jadi perlu direnggangkan dan diperlukan kedudukannya. Sekian penjelasan saya kedua mengenai chiropraktik. Tadi awal saya sudah menerangkan salah satu asbab ataupun punca utama masalah poli shoulder ni adalah daripada bahu. Tapi untuk kita mengetahui masalah yang sedang dihadapi bagi seorang yang menghadapi sakit pinggang ataupun dia biasanya kalau keadaan sakit pinggang sudah agak terlalu lama, dia sinonim akan kadang dia orang akan masih seolah-olah merasakan diri sudah mengalami slip disc. Slip disc dia ada beberapa tahap slip disc yang mereka alami, iaitu daripada tahap yang pertama hingga tahap kedua, ketiga, dan yang paling serius memerlukan rawatan dengan cara pembedahan. Okey, bagi untuk kita mengesal ni tentang ketidakselesaan pada pinggang kita yang berasa sakit yang amat sangat, tindakan awal kita ialah kita baring sedari menegak begini. Panduan kita adalah pada hujung kaki. Apabila keadaan kaki kiri dan kaki kanan kita ni dia tidak selari ataupun tidak sama kedudukannya, dia pendek sebelah ataupun kaki ni pendek sebelah, walaupun daripada bahagian tumit ni, walaupun perbezaannya sedikit, lebih kurang dalam seinci, itulah salah satu punca dan sebabnya mengapa seseorang itu mengalami sakit pinggang. Lagi satu kaedah untuk kita, macam kata kita tak ada kawan di rumah, tak ada siapa-siapa yang boleh bantu kita untuk mengesan masalah kita ni, kita boleh mengesan masalah kita ni secara sendiri, iaitu dengan baring sebegini, dengan cara kita pegang pada bahagian di pinggang kita, di sini kita ada tulang. Ibu jari kita ni letak pada tulang sini. Dan lagi satu letak di sebelah sini. Ni tulang ni.
Jadi contoh macam adik ni, kenapa tadi saya tekan dia punya bahu ni sakit? Sekarang masalahnya tulang pinggul dia ni, kiri dan kanan ni sudah tidak sedari. Satu rendah, satu tinggi. Jadi bila kakinya ni yang dilipat begini, dan dia akan badannya ni dia akan sakit, dia akan rasa sakit pada bahagian paha sini. Jadi inilah apakah rawatan yang sesuai untuk bila dah berlaku keadaan masalah ni, iaitu dengan cara kaedah yang dipanggil chiropractic ataupun memperbetulkan sendi secara menyeluruh. Sebab apa? Okey, cuba dia nak pula. Ya. Okey, seterusnya. Bagaimana yang saya ceritakan tadi, sakit tulang belakang ataupun ataupun sakit pinggang. Yang seterusnya biasanya bila orang yang dah merasakan pinggang ni terlalu sakit, dia akan merasakan seolah-olah dia mengalami servis. Dan puncanya pinggang biasanya sakitnya di sini. Tapi masalah ketara yang biasa untuk rawatan yang perlu diperbaiki adalah di bahagian pinggul ini. Yang saya tekan ni bahagian pinggul ni. Kerana kalau tekan ini, kalau berasa amat sakit, tengok macam adik ni bila saya tekan sini, kaki dia akan terangkat, maknanya dia sakit. Maknanya dia punya bahagian pinggul ni perlu diperbetulkan. Dan kaedah yang kedua ni daripada otot tulang belakang ni, tulang belakang kita sini ada tulang belakang ni perlu diperbetulkan dengan kaedah dengan cara kita menekan ni. Dan seterusnya selepas tu barulah kita bila dah kita buat menyeluruh begini barulah selesai masalah. Dan lepas tu barulah kita nak sambung dengan urutan. Baru kita sambung dengan urutan. So tuan-tuan dan perempuan kena faham, maksud dia apabila tuan-tuan dan perempuan datang kepada Cik Hashim ni, so tuan-tuan dan perempuan bagi tahu masalah yang dihadapi, so Cik Hashim cuba susun mengikut keperluan dan kesesuaian yang ada pada masalah tuan-tuan dan perempuan. Dan beliau akan cuba mulakan dengan bekam, lepas tu diikuti dengan chiropractic, dan barulah ianya akan habis dengan urutan. Biasanya servis daripada Abang Hashim urut ni dia dalam servis dia dalam 2 jam macam tu. So Abang Hashim pun tunjuk 2 jam. Memang lama servis daripada Abang Hashim ni. So okey, nanti kita sambung lagi.